Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Mat P. Kisah yang bertajuk Pulang. Minggu itu terasa begitu lambat berlalu. Hari demi hari dihitung dengan penuh rasa teruja dan tidak sabar. Mana tidaknya, telah sekian lama Syed sekeluarga tidak pulang ke kampung halaman mertuanya di Kelantan lantaran terhalang setelah merebaknya COVID-19. Permohonan cuti yang telah dipohon seminggu lebih awal telah diluluskan. Terpamir riak gembira di wajah isterinya, Balkis, apabila dia memaklumkan hal tersebut. Tidak ketinggalan dua orang anaknya, Fayat dan Sumayah. Apabila pulang ke kampung, pasti mereka mengikuti datuk mereka memancing di sungai. Kebetulan, rumah mentuanya ni berdekatan dengan sungai dan juga bukit. Indah dan permai suasana kampung membuatkan dia tidak sabar untuk pulang ke kampung. Dia sudah lelah dengan kesibukan kota dan kini tibalah masanya untuk dia menenangkan fikiran. Syed dibesarkan di sebuah rumah anak yatim di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Dia tidak pernah kenal dan tahu tentang orang tuanya, apatah lagi saudara mara. Dia menjadi penghuni di sana sejak bayi lagi. Setelah tamat belajar dalam bidang kejuruteraan, dia bekerja di sebuah syarikat pembinaan sebagai seorang jurutera. Lalu, dia menikahi isterinya yang dikenalinya sejak di universiti. Dapatlah dia menumpang kasih ibu dan ayah isterinya itu dan tempat untuk dia mendapatkan nasihat serta pandangan tentang kehidupan. Rata-rata ahli keluarga isterinya itu begitu baik terhadapnya. Sikap beramah mereka membuatkan Syed tidak kekok bergaul. Dia bersyukur kerana dia tidak lagi berasa keseorangan, berada dalam sebuah keluarga besar yang cukup baik melayannya. Terubat segala luka yang terpendam di hati sejak dia kecil lagi. Impiannya hidup berkeluarga sudah tercapai. Minggu itu bakal berakhir. Pada hari Jumaat itu, Syed ke tempat kerja dengan hati yang berbunga-bunga. Mana tidaknya, keesokan hari, dia sekeluarga akan bertolak ke Kelantan. Setiap tugas disiapkan dengan teliti demi memastikan tiada tugas lain yang memburunya dalam tempoh dia bercuti. Jam menunjukkan menghampiri pukul 6 petang. Tidak sabar hatinya untuk pulang ke rumah. Sama-sama mengemas pakaian dan barang keperluan yang hendak dibawa pulang bersama isterinya yang tercinta. Malam nanti, dia bercadang membawa keluarganya ke Jalan Tar. Dia tidak mahu terlepas membawa pulang buah tangan untuk mentuanya. Tik, tik, tik. Intercomnya berbunyi. Bosnya memanggil Syed supaya masuk ke ruangan. Ada hal penting untuk dibincangkan. Setelah berbincang dan menemui kata putus, dia keluar dari ruangan bosnya itu dengan riak wajah yang kecewa. Cutinya terpaksa dibatalkan kerana terdapat masalah di tapak projek. Dia tidak dapat membantah kerana projek tersebut memang di bawah seliaannya. Syed pulang ke rumah dengan penuh kekecewaan.
Berita itu disampaikan pada isterinya. Setelah berbincang, dia mengizinkan isterinya pulang ke Kelantan bersama anak-anak mereka saja. Dia terpaksa akur dengan keadaan yang datang mengejut itu. Keesokan harinya, Balkis dan anak-anak bertolak pulang ke kampung. Kerisauan menjelma apabila terpaksa membiarkan isterinya memandu berseorangan ke destinasi berjarak jauh. Dia hanya mampu berpesan pada isterinya supaya memandu dengan berhati-hati dan pada Tuhan dia berdoa semoga perjalanan mereka selamat. Syed meneruskan harinya dengan menuju ke tapak projek, memeriksa, mengkaji dan menilai setiap permasalahan yang berlaku di tapak projek tersebut. Ketika dia sedang bersiap untuk pulang, tiba-tiba dia menerima satu panggilan telefon. Isterinya memaklumkan yang mereka sudah selamat sampai ke kampung. Syed berasa sangat lega. Dia mengingatkan isterinya supaya menyampaikan salam pada ibu dan ayah. Setelah itu, dia mengemas segala fail dan plan bangunan lalu berjalan menuju ke keretanya. Hari sudah menghampiri malam. Suasana gelap mula menyelubungi. Kedengaran suara wanita memanggil namanya, diiringi gelak ketawa yang bersahut-sahutan. Syed tanpa berfikir panjang terus meluru ke kereta dan memecut keluar dari kawasan itu. Dia sudah sedia maklum daripada cerita pekerja binaan yang tapak projek itu berhantu. Lebih baik dia cepat-cepat meninggalkan kawasan tersebut daripada pura-pura berani memeriksa kawasan sekitar. Lagipun, dia tidak pasti yang dia memang hanya berseorangan. Pekerja lain, semuanya dah pulang. Syed mengambil keputusan untuk singgah di masjid yang terdekat untuk menunaikan solat maghrib. Memandangkan jarak rumahnya dengan tapak projek agak jauh. Seusai solat, dia makan malam sebelum menyambung perjalanan pulang. Rumahnya sunyi sepi tanpa isteri dan anak-anak. Ketika sedang berehat sambil menonton televisyen di ruang tamu, tidak semena-mena Syed teringatkan peristiwa seram di tapak projek tadi. Lalu dia mengambil keputusan untuk terus tidur. Syed keluar awal pagi. Dia perlu menghadiri mesyuarat di pejabat terlebih dahulu sebelum ke tapak projek. Agak kelam kabut pada hari itu kerana dia mengejar masa. Oleh kerana bosnya meminta laporan lengkap tentang tapak projek kendaliannya secepat mungkinlah, ya. Dia terpaksa bekerja lebih masa. Tanpa disedari, hari sudah pun malam. Dia bergegas keluar dari bangunan. Namun, puas dia berjalan, baru dia perasan yang dia hanya mengelilingi tempat yang sama. Dia gagal mencari jalan keluar. Perasaan takut mula menyelubunginya. Tolong! 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 Syed cuba menjerit meminta pertolongan, namun hampa. Hakikatnya, lokasi keberadaannya jauh daripada orang ramai. Mustahil ada yang mendengar jeritannya. Lalu dia menyeluk poket, lalu mengeluarkan telefon bimbitnya. Hampa. Telefon bimbitnya kehabisan bateri. Dia betul-betul panik. Segala surah dibacanya, namun masih belum menemui jalan keluar. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia merayau ke sekedap sudut, namun tidak berhasil. Said menemui jalan buntu. Malam semakin larut. Kedinginan malam mula menyengat tubuh Said. Dia terbaring kepenatan. Perutnya mulai berkeroncong. Mulutnya tidak putus-putus berdoa memohon bantuan pada Yang Esa. Dia akhirnya terlelap. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan bunyi besi jatuh dengan agak kuat. Lalu dengan pantas dia bingkas bangun. Terpinga-pinga memandang keadaan sekeliling. Suasana yang gelap membataskan penglihatannya. Aku kat mana ni? Aku kat mana ni? Kedengaran suara tangisan seorang perempuan. Sayu bunyinya, mendayu-dayu. Semakin lama, semakin jelas bunyinya. Said tercari-cari dari mana arah datangnya tangisan tersebut. Namun gagal. Said seakan terasa bahunya dipegang dari belakang. Said menoleh ke belakang. Tetapi dia gagal mengesan kerana keadaan yang gelap. Sekali lagi, bahunya disentuh dari belakang dan kali ini beserta dengan hilai tawa yang kuat. Dia menggagalkan diri untuk berlari lalu jatuh tersungkur di tangga. Keesokannya, apabila pekerja binaan mulai masuk ke kawasan tapak projek, Said ditemui di dalam sebuah bangunan dalam keadaan tidak sedarkan diri, lalu dikejarkan ke hospital. Pihak syarikat terus menghubungi Balkis untuk memaklumkan hal tersebut. Pada hari tersebut juga, Balkis dan anak-anak bertolak pulang dari Kelantan. Dia sangat risaukan keadaan suaminya itu. Said hanya dirawat di bahagian pesakit luar. Kakinya terseliuh dan mengalami demam panas. Hal ini mungkin kerana dia mengalami ketakutan yang terlampau dan trauma dengan peristiwa yang dilaluinya pada malam itu. Said pulang ke rumah, lalu dia mengecas telefon bimbitnya. Dia merebahkan diri ke atas katil, lalu tertidur. Apabila terjaga dari lena, dia terdengar suara anak-anaknya. Terlihat isterinya sedang duduk di sampingnya, lalu dia menyambung lena. Tidak larat rasanya kerana tubuhnya masih terasa lemah. Demamnya masih belum berkurang. Antara sedar dan tidak, Said merasakan seseorang meletakkan kain tuala basah di dahinya. Tolong! 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 Said meracau-racau kerana bermimpi ngeri. Balkis datang lalu memeluknya. Terus dia berasa tenang. Pelukan isterinya yang tersayang. Terdengar suara Balkis seakan berbisik menenangkan Said. Abang, sayang ada ni. Jangan risau. Itu cuma mimpi. Said cuba kembali lena. Hanya itu saja yang dia mampu. Tubuhnya dirasakan masih lemah. Tidak mampu untuk bangun. Selera makan juga tiada. Terdengar suara Balkis berpesan pada anak-anak mereka supaya tidak berbuat bising, supaya tidak mengganggu ayah mereka berehat. Keesokan paginya, Said merasakan demamnya sudah beransur sembuh. Badannya berpeluh dan kembali bermaya. Dia memandang ke sisi katil.
Kelihatan isteri dan anak-anaknya masih lena dibuai mimpi. Syed menghampiri mereka dan mencium dahi seorang demi seorang. Terubat rindu dia pada mereka setelah ditinggalkan beberapa hari. Ditatap wajah mereka seorang demi seorang. Tidak lama kemudian, kedengaran suara orang memberi salam di luar rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perlahan-lahan, Syed ke ruang depan kerana kakinya masih terasa sakit. Dia tertanya-tanya, siapa pula yang datang di awal pagi begitu? Setelah pintu dibuka, 2 anggota polis berdiri di hadapannya. Encik suami kepada Nurul Balqis binti Adam? Soal salah seorang anggota polis tersebut. Ya saya. Tapi kenapa Encik? Maaf ya Encik. Saya harap Encik dapat bertenang dan banyakkan bersabar, balas anggota polis tersebut. Encik diminta untuk ikut kami ke hospital kerana isteri dan anak-anak Encik telah ditemui meninggal dunia akibat nahas jalan raya pada petang semalam. Anggota polis itu menerangkan. Awak bergurau awak bergurau Syed ketawa. Dia tidak percaya apa yang diberitahu oleh anggota polis tersebut. Sambil ketawa, dia memaklumkan bahawa isteri dan anak-anaknya sedang tidur di dalam bilik. Dia meluru ke bilik untuk mengejutkan isterinya. Apa yang terjadi ketika itu begitu lawak baginya. Dibukanya pintu bilik, namun isteri dan anak-anaknya tiada. Dia memeriksa ke bilik-bilik yang lain dan memeriksa juga ke ruang tamu. Mereka juga tiada. Sayang, Fayad, Sumaya. Langsung tiada sahutan. Syed mengambil keputusan untuk mengikuti anggota polis tersebut, walaupun hatinya masih mengatakan semua itu tidak benar. Semalam, isterinya sudah berada di rumah, menjaga dan merawatnya, menenangkannya ketika dia bermimpi ngeri. Langkah demi langkah diatur. Apabila tiba di bilik forensik, kelihatan 3 jasad terbujur kaku berselimut kain putih. Diselap satu persatu kain putih tersebut. Syed rebah. Ya Allah, ya Allah, isteri aku, ya Allah, anak-anakku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Sekian daripada karya Madpi. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini. Peace, no war.